Rapsodi hidupku sempurna dengan Rapsodi. Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Bertemu kembali kita dalam program Rhapsody of Reality TNI Malaysia. Hari ini saya akan berkongsikan firman Tuhan yang bertajuk Kirakanlah kosnya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 17 hingga 27, Lukas memberitahu kita bagaimana Paulus dan pasukannya meninggalkan Troas dan berlayar ke Miletus, di mana dia menyampaikan perpisahan yang tulus kepada para penatua Efesus. Di sana, dia mengingatkan mereka tentang bagaimana dia melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan air mata di tengah kesusahan, penderitaan dan cubaan. Dalam ayat ke-23, dia berkata, Roh Kudus dengan jelas dan tegas mengesahkan kepadaku di setiap kota bahawa penjara dan penderitaan menanti aku. Tetapi tiada satu pun daripada perkara-perkara ini menjadikan aku goyah. Aku juga tidak mengendahkan nyawaku. Kisah Para Rasul 20 ayat 23 hingga 24. Rasul yang hebat ini berterus terang tentang hakikat bahawa dia telah mempertaruhkan nyawanya demi Injil. Sungguh menginspirasikan, satu komitmen yang sungguh hebat. Apabila kamu membaca ayat suci yang ditulis oleh Rasul Paulus dan para Rasul Tuhan yang lain, pernahkah kamu terfikir berapa kos mereka untuk menyampaikan mesej itu kepada kita? Pelajarilah sejarah gereja dan kamu akan mendapati bahawa ramai daripada mereka telah dibunuh demi Injil. Bacalah tentang Stefanus. Kejayaannya dalam membuat orang Yahudi bertaubat menimbulkan kemarahan anggota-anggota Mahkamah Agama, dan dia dilempari batu sehingga mati. Ada yang dipancung, disalib, dibakar di tiang panca, dan ada yang dibuang ke dalam kuali minyak yang sedang mendidih. Jadi kirakanlah kos semua itu. Hendaklah kamu bersedia dan sanggup untuk mempertaruhkan nyawamu untuk Injil, terutamanya pada hari-hari terakhir ini. Tidak ada yang terlalu besar bagi kamu untuk kamu putuskan, berikan atau lalui demi Injil. Tidak kira apa jua pengorbanan yang kamu lakukan untuk Injil, bersedialah untuk menyerahkan hidupmu dengan rela hati apabila masa itu tiba. Berapa nilai hidupmu? Adakah hidupmu sangat penting sehingga kamu tidak akan membuat perkara yang lebih banyak untuk Tuhan hanya supaya kamu dapat memelihara namamu, dirimu sendiri atau wang yang kamu miliki? Adakah itu sahaja tentang hidup bagi kamu? Kamu harus sampai ke satu titik dalam hidupmu di mana kamu benar-benar yakin bahawa tiada apa yang terlalu besar bagi kamu berikan untuk Injil, termasuk nyawamu. Yesus berfirman dalam Markus 8 ayat 35, Kerana siapa yang mahu menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya kerana aku dan kerana Injil, ia akan menyelamatkannya. Mari kita bersama berdoa. Ya Bapa, aku tetap teguh dan tidak menyesal tentang Injil. Aku berdiri teguh untuk Injil di mana-mana.
memberitakannya dengan penuh keberanian dan keyakinan yang kuat, bahkan sampai mati jika perlu. Amin. Untuk renungan tambahan, kalian boleh membaca di 2 Korintus 1 ayat 8 hingga 9 dan 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 17. Sekian sampai di sini sahaja perkongsian saya pada hari ini. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.